اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, dimuliakan pengurusi dan pimpinan jawatan kuasa masjid, tuan imam, muazzin, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita rafa' pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmatnya Allah anugerahkan pada kita. Selawat dan salam buat kekasih kita junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, untuk pengisian tazkirah sebelum Jumaat kita hari ini, kita berada di hari yang mulia, Jumaat pertama kita untuk Ramadan 1443 Hijrah. Hari yang mulia, bulan yang mulia. Syukur tak terhingga pada Allah pilih lagi untuk kita hidup Ramadan tahun ini. Bila Ramadan tahun lepas 1442 Hijrah berlalu pergi, kita tertanya-tanya, kita muhasabah diri kita, kita fikir, duk tanya diri kita, dapat lagi tak Ramadan tahun depan? Tunggu 11 bulan Allah panjangkan usia kita untuk kita dapat hirup lagi udara Ramadan, pijak lagi tanah Ramadan, bulan yang mulia. Ada sebahagian ulama bila berdoa, kita doa minta mati satu salah, satu benda yang salah, kita doa minta, ya Allah bagi mati aku nak mati ya Allah. Itu benda yang salah, haram dalam Islam. Tapi di antara dalam adab berdoa berkenaan kematian yang kita biasa dengar, cara ulama berdoa, ya Allah, seandainya kehidupan itu lebih baik bagi aku, maka teruskanlah, kurniakan kehidupan untuk aku. Ya Allah, seandainya mati itu lebih baik bagi aku, maka ambillah nyawa aku. Itu adab doa dalam bab kematian. Siapa nak minta mati, yang kita minta atas kebaikan. Contoh, kita dah sempat bertaubat, kita dah clear dosa-dosa kita, selesai hablum minan nas, dosa kita dengan orang, buat salah dengan orang, minta maaf dan sebagainya. Jadi kita boleh doa minta, kalau kematian tu baik bagi aku, maka ambil nyawa aku. Kalau terus minta mati, salah. Dan di antara salah satu isi doa yang ulama ada sebut dalam adab berdoa tentang kematian, antaranya, ya Allah, seandainya tahun ini tahun terakhir aku, seandainya tahun ini kau akan ambil nyawa aku, maka aku mohon kau sempatkan aku untuk bertemu Ramadan. Kenapa ada isi doa begitu? Kerana iman yang mendidik kita dalam hati, menghadirkan keterujaan, menghadirkan rasa teringin, rasa bersungguh kita, excited kita nak jumpa makhluk Allah bernama Ramadan. Ramadan ni satu anugerah terindah Allah bagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad special berbanding umat-umat lain. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Allah sebut, kamu ni wahai umat Muhammad, umat yang terbaik. Atas pangkat umat nabi-nabi sebelum ni tak boleh challenge kita. Atas pangkat umat, bukan atas pribadi. Pribadi kita kenal diri kita teruk tak teruk, dosa banyak. Kalau atas status, atas pangkat umat Nabi Muhammad tu umat terbaik. Banyak kelebihan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Punya banyak contoh kita tengok dalam, disebut oleh seorang ulama, Abu Laith As-Samarqandi. Abu Laith As-Samarqandi, dia sebut, diriwayatkan berkenaan kisah dialog Nabi Musa AS dengan Allah. Terkenal Nabi Musa kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berdialog dengan Allah banyak. Di antara kalimat dialog Nabi Musa dengan Allah, bila Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, aku mendengar, atau ada riwayat sebut aku melihat, aku mendengar di al-wah. Al-wah ni kata jamak bagi lauh, papan.
Kan papan takdir yang tercatat, yang kita duk kata semuanya dah tertulis di Lauh Mahfuz, kita duk sebut kan. Lauh tu papan mahfuz yang terpelihara. Dan Al-Quran pun tersimpan di situ. Tajuk tazkirah kita ni, kita dan Al-Quran. Jadi ni nak abang kelebihan Ramadan dulu. Jadi bila Nabi Musa kata kepada Allah, wahai Tuhan, aku dengar, aku tengok di Al-Wah akan adanya satu umat yang boleh memberi syafaat kepada sesama mereka untuk masuk syurga. Allah kata, benar wahai Musa. Kemudian Nabi Musa kata, wahai Tuhan, jadikanlah mereka itu umat aku. Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya mereka itu akan menjadi umat kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tanya lagi, wahai Tuhan, aku mendengar adanya umat yang boleh menebus dosa-dosa mereka melalui amal ibadah mereka, solat mereka dan sebagainya. Benarkah wahai Tuhan? Allah jawab, benar wahai Musa. Nabi Musa kata, wahai Tuhan, jika begitu aku mohon kau jadikan mereka umat aku. Allah kata jawapan yang sama, wahai Musa, mereka akan menjadi umat akhir zaman, umat yang bakal lahir menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat oleh Abu Lais As-Samarqandi ni banyak, ada hampir belasan kelebihan yang disebut. Nabi Musa tanya Allah. Allah kata betul-betul ada umat lagu tu. Dan bila minta permintaan yang sama, nak suruh jadikan umat itu umat dia, Allah kata tak, mereka akan jadi umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir dialog apa Nabi Musa kata, jika begitu wahai Tuhanku, jika begitu wahai Tuhanku, matikanlah aku sekarang dan hidupkan aku balik. Aku ingin menjadi umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa seorang Nabi Allah, ulul azmi, Nabi yang kerap disebut namanya, kisahnya, minta ke Allah nak resign jadi Nabi, nak letak jawatan sebagai Nabi, dan minta untuk dimatikan dan nak hidup balik akhir zaman, hanya semata-mata untuk jadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Lepas dia dengar, dia tanya sendiri Allah berkenaan kelebihan umat ini. Dan kita, hadirin yang dirahmati Allah, kita beruntungnya, bertuahnya, alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian pada Allah, kita dilahirkan sebagai umat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan yang Allah beri kepada umat Muhammad, kita bertemu dengan makhluk Allah bernama Ramadan. Satu bulan yang mulia, yang Allah anugerahkan, Allah turunkan, Allah limpahkan rahmat, macam-macam kurniaan, kemuliaan, keistimewaan dalam bulan ini. Dan salah satu keistimewaan dalam Ramadan, spesialnya Ramadan berbanding bulan lain, yang kita tahu, kita buat pahala, kita buat amalan sunat, dicatat pahala amalan fardu. Satu pahala, satu amalan fardu dicatat 70 kali ganda pahala amalan fardu. Allah punya nak bagi kita pesta dengan ibadah. Allah punya nak limpah-limpah, nak bagi sungguh-sungguh dekat kita pahala. Sampai ulama kata akhirat nanti bila kita dibangkitkan, bila kita melihat amalan, di antara amalan yang banyak membantu kita untuk masuk syurga Allah adalah melalui ibadah kita di bulan Ramadan. Kerana berganda-ganda pahala yang kita dapat. Dan di antara kelebihan Ramadan berbanding bulan lain yang Allah nak tunjuk berkenaan tajuk kita pada tengah hari ini, kita dan Al-Quran. Allah buat turun Al-Quran, dua-dua bentuk penurunan, dua-dua dalam Ramadan. Kita semua tahu, duk dengar selalulah ustaz-ustaz, tutup guru, berkuliah, berceramah, duk cerita berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Dua-dua bentuk penurunan Quran, dua-dua dalam Ramadan. Ustaz, Quran turun 2 kali je kah? Dah banyak kali. Yang ni 2 bentuk penurunan, bukan 2 kali turun. Bentuk penurunan pertama, Quran asal hidup di mana? Quran tu kata-kata Allah, yang bila Allah nak syariatkan, nak turunkan kepada kita sebagai kitab panduan, maka tersimpan sekalian firman Allah yang nak diturunkan itu di mana? Bal huwa Qur'anun Majid fi
fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Itulah Al-Quran yang mulia, tersimpan ia di Lauh Mahfuz. Quran asal yang Allah nak turunkan kita, firman Allah yang terhimpun semua itu duduk di Lauh Mahfuz. Tak kita duk sebut awal tadi, Lauh Mahfuz yang terpelihara, yang dijaga. Quran duduk di situ sebelum Allah nak turun main kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Quran itu diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang ni yang turun pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kat sini tolong bagi faham betul, jangan duk ni. Pasal ada orang tanya soalan, Ustaz, kita baca Quran dalam surah Al-Qadar juzuk 30, surah ke-97, Allah sebut ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jelas Allah sebut Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan ia, apa dia? Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Allah habaq dalam Quran tu turun malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kita sambut Quran turun bila? Duk cuti tiap kali Ramadan. Nuzul Quran bila? 17 Ramadan. Lailatul Qadar bila? Tak tahu tarikh bila, tapi biasa bila? 10 malam terakhir. Kalau Lailatul Qadar 10 malam terakhir, Allah sebut dalam Quran, Quran tu turun malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Sepatutnya tarikh nuzul Quran kita 20 ke atas. Dah 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Ni Quran sebut ni, Allah sebut. Tapi kita sambut 17 Ramadan. Cuti dah ke dah? Ambil. Sebab kadang-kadang tak sama. Ada yang ambil 1 Ramadan cuti, 17 Ramadan dia tak cuti. Macam Penang 1 Ramadan tak cuti. Jadi nuzul Quran 17 Ramadan dia ambil. Saya daripada Kuala Batah, Penang. Jadi kita sambut 17 Ramadan nuzul Quran. Kita sambut 17 Ramadan. Yang tu penurunan yang kali kedua. Bentuk penurunan yang kali kedua. Yang ni Quran turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang ni Lailatul Qadar. Kemudian daripada langit dunia, Baitul Izzah, Allah buat turun ayat demi ayat, peringkat demi peringkat, surah demi surah, juzuk demi juzuk, yang bermula pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. 5 ayat awal surah Al-Alaq. Jibril membaca kat Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. 5 ayat awal surah Al-Alaq. Bermula daripada malam tersebut. Saat itu Quran pun turun. Ayat demi ayat, surah demi surah, juzuk demi juzuk. Selama 22 tahun 3 bulan, kata ulama. Simpan fakta tu lah kalah. Nabi jadi Rasul bila? Secara rasmi wahyu pertama turun. Waktu umur Nabi berapa? Hak di Gua Hira tu 40 tahun. Tu yang bila tanya macam mana boleh kata Nabi jadi Rasul umur 40 tahun, tu start secara rasmi. Pasal wahyu turun. Wahyu pertama turun, Quran turun, angkat Nabi jadi Rasul. Nabi wafat umur 63. 63 tolak 40, 23. 23 tahun Nabi berdakwah sebagai Nabi dan Rasul. Wahyu turun start daripada umur 40 tahun selama 22 tahun 3 bulan. Ada ulama sebut 6 bulan. Jadi yang tu yang Quran turun pada malam 17 Ramadan yang kita sambut nuzul Quran. Yang kita nak nampak hak kita ni tajuk ni, tak peringat ni. Sebab kalau tidak tak tahu kita duk sembang apa, duk tazkirah pasal apa. Tajuk hak diamanahkan kat saya sebab setiap minggu tazkirah ni ada tajuk. Tajuk hak saya ni tengah hari ni, kita dan Al-Quran. Ni nak suruh nampak. Kalau Rejab, 27 Rejab peristiwa Isra' Mi'raj. Ada kempen sebahagian jabatan, pihak kerajaan negeri dan sebagainya buat program bulan solat, bulan Rejab. Saya duduk Kelantan lama mengaji pondok sana 12 tahun lebih, 13 tahun. Main bulan Rejab, banner naik
billboard naik, kempen solat. Start daripada 1 Rejab sampai hujung bulan Rejab, kempen solat, program-program pasal solat, pasal tema dia kena. Dan Ramadan, kalau orang tanya apa benda besar, betul rukun Islam ketiga, iaitu puasa. Tapi yang kita perlu juga ambil pengajaran, bila dua-dua bentuk penurunan Quran itu dalam Ramadan, maka perlu kait juga Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi bulan Quran, penghayatan Al-Quran. Allah sebut Syahrul Ramadan, nama Ramadan, Quran sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah abad kena kait Ramadan Quran, jangan sebut Ramadan puasa saja. Kita muhasabah kita punya puasa, muhasabah kita dengan Quran. Ramadan bila Allah bagi mai kat kita, nak buat apa sebenarnya? Allah nak ubah kita. Jangan kita terima Ramadan, ambil aku puasa, selesai puasa akhir raya habis. Bukan lagu tu. Macam kita masuk semayang, angkat takbir, bagi salam, selesai bangkit keluar. Allah bagi semayang nak ubah kita. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah bagi puasa kat kita, surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita duk hafal tu. Ustaz-ustaz duk tazkirah pasal Ramadan sebut ayat tu sampai kita terhafal dah ayat tu. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maknanya Allah ajak kita suruh nampak, aku bagi Ramadan, aku bagi puasa, bukan saja-saja bagi, ada benda aku nak jadi kat kamu wahai hamba aku. Apa dia? La'allakum tattaqun, supaya kamu berubah daripada buruk jadi baik, supaya kamu berubah jadi muslim biasa, jadi muslim yang mukmin, yang mukhlis, yang sabirin, yang muhsinin, yang mukminin, dan lebih hebat yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Jadi bila Ramadan Allah bagi, Allah nak ubah kita. Yang paling utama sekali nak betul kat mana? Kita ni hak teruk ni, saya, kita semua mata tengok mengarut, lidah, telinga, mulut, semua tangan kaki. Kita nak betul steering kita. Apakah steering manusia? Ni, hati. Handle kita, steering kita hati. Mata teringin nak tengok benda mengarut, tak mau paling kelai nak tengok lagi. Pasal apa? Hak dalam ni kotak hitam, dia duk rasa seronok-seronok. Telinga duk dengar benda melalak, benda tak elok, zikir-zikir tak mau dengar, nasyid tak mau dengar, Quran tak mau dengar, suka dengar benda melalak. Pasal apa? Hak dalam ni, hak nak kawal dah kotak. Jadi benda muhasabah besar Ramadan nak cuci, yang duk kata Ramadan nak cuci kita, nak bersih kita, hak dalam ni paling utama. Imam Al-Ghazali sebut, nak kenal hati kita ni boleh pakai tak boleh pakai, cari dia kat 3 tempat. Nak tahu hati manusia kita ni, saya nak tahu, kita semua nak tahu hati kita ni hidup lagi ke dah rosak dah. Tengok dia dekat 3 tempat, cari dia dekat 3 tempat. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, carilah hati kamu ketika sedang solat. Masa semayang berasa tak sembah Allah? Masa semayang insaf tak? Masa semayang teringat tak dosa? Masa semayang tu mai tak khusyuk? Ke semayang-semayang, duk semayang, duk bergetuih kat dalam hati. Tu imam ni bila nak rukuk, semayang tu dia rimah, semayang tu tak sabar nak habis, semayang tu berasa lama pada 5 minit. Imam Ghazali kata, carilah hati kamu pada 3 tempat. Yang pertama ketika sedang solat, patut berasa masa semayang, menghadap Allah, sembah Allah, nak persembahkan ibadah kepada Allah, berasa aku ni teruk, ampunkan dosa aku, patut ada benda tu. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya kamu tidak temui hati kamu ketika sedang solat, carilah hati kamu ketika sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, masa semayang tak berasa apa, punya teruknya kita, maka Imam Ghazali kata, carilah pula hati masa tengah baca Quran. Pasal apa hati patut berasa masa baca Quran? Sebab dalam Quran ada macam-macam cerita. Ada Allah habaq kemurkaan Allah, ada Allah habaq rahmat Allah, sayang Allah kat kita. Allah cerita keindahan syurga, Allah juga tak tinggal cerita neraka punya azab. Allah cerita rahmat, nikmat, kasih sayang, rezeki Allah bagi, Allah juga tak tinggal untuk cerita azab kemurkaan yang Allah timpakan kepada kita. Baca tentang kiamat, takut kita. Juzuk 30, 29, 28, surah-surah hujung-hujung, Allah cerita macam mana kiamat nanti, bergoncang bumi, bumi berlaga planet lain, gunung kanang tercabut daripada pasak dia, Allah kata terbang macam debu. Gunung kanang hak besar bapak kita tengok tu, boleh lindung matahari hak suluh kita, dia tercabut masa kiamat, terbang macam debu. Quran sebut dahsyatnya penceritaan Quran.
Bukan setakat nikmat azab pun Allah cerita, bukan setakat syurga neraka pun Allah cerita dalam Quran. Jadi bila baca Quran ada penghayatan, patut sentak hati ini. Baca terjemahan, kalau Arab tak faham, ambil kandungan baca terjemahan. Itu sepatutnya ada ulama kata, bila baca Quran, cubalah bagi dapat dalam seumur hidup kamu ketika membaca Quran, dalam seumur hidup bagi dapat sekali kamu menangis. Seandainya kamu tidak pernah atau tidak dapat untuk menangis ketika membaca Al-Quran, berpura-puralah menangis, kata ulama. Dan menangislah pula untuk kepura-puraanmu itu. Baca Quran tak boleh rasa apa. Cuba bagi menangis. Kalau tak menangis juga sebab tak boleh nak menghayati, tak faham Allah nak abang apa, Quran nak cerita apa. Buat menangis, ulama kata. Peranlah lagu mana, bagi keluar air mata dan menangis balik untuk hak menangis buat-buat tu. Faham tak ayat tu? Menangis balik untuk hak menangis buat-buat. Nak habaq kata hinanya kita. Surat daripada Allah, Al-Quran, 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat. Kelebihan umat Muhammad yang boleh bagi syafaat kat orang lain satu je, dia pelihara Al-Quran. Jadi Imam Ghazali kata, tak jumpa hati masa sembahyang, cari masa baca Quran. Seandainya kamu tidak temui hati kamu ketika membaca Al-Quran, tak berasa apa. Baca-baca boring, tutup. Baca majalah, baca tu, baca ni, scroll handphone tu 2-3 jam balik tak sedang. Selok Quran, satu muka, dua muka, boring, tutup, malas baca. Dah lah malas baca, dah baca tak dapat apa-apa pun. Imam Ghazali kata, kalau tak jumpa hati kamu masa baca Quran, carilah hati kamu yang ketiga ni. Dia ada 3 kita abang tadi. Yang ketiga, waktu bila? Ketika sedang mengingati mati. Carilah hati tu, hidup lagi ke tak hati aku masa duk ingat mati. Masa bila ingat mati, apa sahaja keadaan yang menggambarkan kematian. Tengok orang mati, orang berbungkus balut kain kapan, putih sekujur tubuh terbaring depan kita. Dah tak bernyawa, roh tak ada dah dalam jasad dia. Lalu atas jalan raya ada aksiden, nampak mayat bergelimpang tepi jalan, luka darah mengalir, saat-saat orang mai tutup dengan plastik hitam. Tengok kematian, nampak kematian, dengar tentang kematian. Pi kubur hantar jenazah, lalu tepi kubur, tengok batu nisan, tengok situ sepi, ada liang lahat. Kubur yang baru dikorek, digali untuk orang nak disemandikan, ada kematian. Tengok, aku akan duduk dalam ni seorang-seorang. Apa sahaja tentang ingat mati. Patut masa tu Imam Ghazali kata, hati kena berasa. Namun seandainya bila sedang mengingati mati pun kamu tak merasa apa, Imam Ghazali kata, duk ingat mati pun boleh bergelak lagi. Kat kubur boleh menyembang isyak rukuk. Orang tengah duk semandikan orang, ada hadut tahlil, talqin dan sebagainya. Ingat mati tu. Cerita pasal kematian boleh duk renyah, duk gelak, tak berasa apa. Imam Ghazali kata, di saat itu angkatlah tangan, tadahlah tangan, berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru, kerana di saat itu kamu sudah tidak lagi mempunyai hati, kata Imam Al-Ghazali. Hati kita 3 tempat tu yang nak kenal. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Hidup ke tak hidup? Masa semayang tak berasa, tengok masa baca Quran tak berasa, tengok masa duk ingat mati, insaflah. Tak berasa juga, tolong sedang. Saya nak kena sedang, kita semua nak kena sedang. Hati ini dah tak boleh jadi steering untuk tubuh kita. Patutlah selama ni mata tengok benda mengarut, duk teringin tengok lama. Lidah duk cakap, kata ke orang, maki orang, kata kesat, mengumpat, mengutuk, tak berhenti-henti. Pasal yang nak kawal, nak jaga, nak bagi slow, nak stop tu dah tak boleh harap, iaitu hati. Wahiyal qalbu nabi. Dan itu penting bila kita nak muhasabah bulan Ramadan ini, nak kait dengan Quran. Salah satu cara untuk tarbiyah, tazkiyah, nak cuci hati, baca Quran. Kita dengan Quran ada 4 tanggungjawab. Allah bagi Quran bukan bagi saja 4 tanggungjawab kita pada Quran. Hak Al-Quran atas kita ni 4. Senang simpan dalam kepala. Saya sebut, ingat terus dalam kepala. Balik lagi meratiblah pelan-pelan sebut. Apa dia 4 perkara tu? Tanggungjawab kita pada Quran: baca,
faham, amal, hafal. Masa saya duk sebut ni, sebutlah pelan-pelan kat mulut, sebut pelan-pelan kat hati. Quran tu dia ada hak atas kita 4 perkara tu: baca, faham, amal, hafal. Kita baca dia, dah baca saja ke tak jadi, kena faham. Dah faham, apa lagi? Amal isi kandungan dia, apa dia suruh kita buat. Lepas tu bonus ekstra pula, kita buat apa? Hafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Allah sebut, kami permudahkan Al-Quran itu untuk jadi ingatan, untuk diingati. Ada tak yang nak ingat dia? Ni ulama masukkan di antara untuk hafal. Ni 4 tanggungjawab kita pada Quran. Jadikan Al-Quran muhasabah hubungan kita dengan Quran. Jangan jadikan Quran sebagai emergency exit. Jangan jadikan Quran ni tempat bergantung, tempat nak minta tolong waktu terdesak. Contoh, rumah tengah-tengah malam bunyi orang duk cakap syirik. Pukul 2 pagi ada orang mandi, bunyi ayak, orang duk mandi dalam ayak. Tengok anak beranak ahli keluarga semua duk dalam bilik tidur elok. Orang duk usul pinggan kat dapur, bunyi budak teriak, ataupun anak kita sendiri, cucu kita, ahli keluarga kita duk teriak tengah malam, duk nampak apa. Kita pun kata ada masalah ni, hantu ke apa ke, setan apa ke. Pergi je lah jumpa ustaz-ustaz ni, mu'allis ni, perawat-perawat ruqyah-ruqyah ni. Pergi jumpa ustaz bagi ayat, ustaz jampi ruqyah kita. Ustaz pun bagi ayat dekat kita, suruh amal. Ustaz kata insya-Allah baca ni lebih kurang seminggu, beransur eloklah rumah tu, tak ada bunyi-bunyi apa-apa. Kita pun balik ambil baca amal-amal. Seminggu lebih, dekat 2 minggu, serupa tu dia tak jadi apa. Kita pergi jumpa ustaz tu balik, pergi tanya, ustaz, saya amal tak? Ustaz suruh baca. Ustaz kata lebih kurang seminggu baca. Okey, ni 2 minggu lebih dah ni ustaz, tak jadi apa pun. Ayat lain pun ustaz. Dia pula nak mengajar ustaz tu, ataupun dia anggap tak jadi, tak mujarab. Ustaz tu balas balik, dia pun tengok orang depan dia, kau ni main baguslah, sedap, nak minta panduan, nak minta ruqyah, nak minta apa sahaja rawatan Islam, maknanya masih ada kesedaran. Tapi dengan pakai lengan pendek, tudung singkat, tak apa, kita bukan nak judge daripada luaran. Tapi satu nasihat ustaz tu bagi, kalau kita tak biasa duk baca Quran, kita tak pernah ada masa dengan Quran, tiba-tiba masa kita terdesak, kita cari Quran, Quran tak teringin nak tolong kita. Jangan jadikan Quran sebagai emergency exit. Waktu terdesak baru cari, dah jadi benda-benda mengarut, dah jadi benda-benda dah teruk sangat, santau sihir lah apa semua, baru nak cari Quran. Selama ni kita duk jadi duk buat dak Quran tu sebagai kawan, duk berdamping dak dengan dia, duk bermesra dak dengan Quran. Siapa nak sadiqan, man arada sadiqan fal Quran yakfi. Siapa nak teman Quran, sebaik-baik teman, kawan dengan Quran selalu. Jangan cari Quran waktu susah, waktu senang tak ada masa nak duduk dengan dia. Salah. Kita kena muhasabah kita dengan Quran. Salah satu syarat kesempurnaan rumah tangga Nabi letak, adibu auladakum bisalasatin. Nabi kata, adabkanlah, didiklah, ajaklah adab, didik keluarga kamu, anak-anak kamu, auladakum, anak-anak kamu dengan 3 perkara. Bihubbi nabiyikum, pertama, cintakan Nabi dia, ajak anak-anak ahli keluarga kita sayang dekat Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, sayang ke ahli keluarga dia. Yang ketiga, apa dia? Bitilawatil Quran, ajak untuk selalu baca Quran. Hadis yang lain Nabi sebut, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumah kamu dengan Al-Quran. Boleh jadi antara sebab rumah kita tak tenang, duduk kat luar seronok dengan kawan, melepak bergelak renyah, semua seronok, melawak-melawak. Balik rumah tengok muka anak serabut, dengan bini serabut, bini balik tengok muka lelaki serabut. Ketenangan tak ada dalam rumah. Nak tidur tak lena, serabut. Patut rumahku syurgaku, tapi rumahku ni tempat serabutku.
Pasal apa jadi lagu tu? Boleh jadi salah satu syarat yang Nabi kata rumah tu nak tenang, nak seronok, nak bahagia, iaitu baca Quran setiap hari. Kita tak buat. Tu Nabi kata nawwiru buyutakum, sinarilah rumah kamu dengan Quran. Ambil Quran, baca dia selalu. Baca selalu. Baru ni duk naik video. Dan video duk naik banyak. Video berkenaan dengan, kan Nabi dah sebut, setiap orang akan menghadap Allah, akan mati dalam keadaan kebiasaan dia masa hidup. Masuk Ramadan hari tu naik video. Ni bulan puasa ni pun duk naik lagi. Video pakcik yang jaga kedai, CCTV duk tepi tu. Setiap hari rutin dia, orang tak ada di kedai, dia buka Quran, dia baca. Buka Quran, dia baca. Dekat bawah video tu ada tarikh. Ni berapa hari bulan, berapa bulan. Ada tarikh berapa hari bulan, duk tukar CCTV. Sampailah hari dia meninggal atas Quran. Jatuh ke tepi, meninggal masa baca Quran. Itu janji Allah, itu janji Nabi. Apa yang kita biasa, kita bersama, kita jadikan kelaziman, jadikan rutin jadual, kita akan meninggal dalam keadaan duk buat benda tu. Kalau maksiat, maksiatlah kita meninggal. Na'udzubillah. Di antara kematian banyak yang baik yang kita tengok duk baca Quran. Pasal apa? Penghayatan, faham dia. Quran saja yang boleh bagi dia tenang. Muhasabah. Bulan Ramadan, bulan Quran. Muhasabah kita dengan Quran. Nak kena nampak. Nah, ini tajuk kita tengah hari ni, kita dengan Al-Quran. Kita muhasabah pasal puasa, muhasabah pasal perangai kita sebelum Ramadan teruk. Masuk Ramadan Allah nak betul nak cuci dan sebagainya. Nak keluar Ramadan jadi orang bertakwa. Di antara orang bertakwa hasil bidikan Ramadan ialah dia banyak masa dengan Quran selepas berlalunya Ramadan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sampai situ saja sebelum saya tutup tazkirah saya. Jadi saya maklum kepada pihak masjid, InsyaAllah 15 hari bulan ni saya dengan Yayasan Amal akan masuk ke pedalaman Pertubuhan Amal, akan masuk ke pedalaman Sabah untuk misi dakwah, kebajikan dan pendidikan. Lebih kurang 6 hari, lebih kurang 5 ke 6 hari. Jadi saya dah bawa tabung di luar. Saya letak sekali lah dengan tabung banyak-banyak kat luar. Infak mana pun tak apa, saya tak kisah tabung saya ada isi ke tak. Yang penting saya boleh cerita. Siapa nak infak boleh buka pergi dekat Facebook Amal Pulau Pinang. Yayasan Amal Kedah pun ada. Yayasan Amal ni setiap negeri ada. Kami buat kerja sama-sama. Cuma bila banyak benda nak kena buat, bercabang lah kerja. Jadi hak ni nak pergi Sabah, buat imarah di pedalaman. Antara misi kita nak buat pek sumbangan keluarga asnaf pakai miskin kat sana. Lepas tu tempat-tempat yang kita dah buat misi dakwah, kita buat dakwah, ada orang masuk Islam lebih 10 orang, 15 orang, dekat 20 orang, kita ambil tanggungjawab kena bina surau. Dah bina surau, alhamdulillah, buat tadika pula. Sebab anak-anak yang masuk Islam, bila mereka sekolah dah, sekolah rendah, sekolah menengah, dia boleh ambil pendidikan Islam tu di sekolah, masuk kelas pendidikan Islam lah. Ni hak tadika tu, kita ambil inisiatif bina tadika. Dan ni dah ada 9 tadika di Borneo, Sabah dan Sarawak, alhamdulillah, di pedalaman. Hak mana ada surau, kita buat tadika. Ada lagi tempat nak buat. Jadi kita buka lah sumbangan infak, zakat, termasuk juga fidyah dan wakaf. Fidyah ni siapa yang ada teringat hutang-hutang puasa nak bagi fidyah, kan beras, jangan bagi beras jenuh. Kita nak pikul naik flight tu, bagi duit untuk beras tu lah, kali lah cupak, satu cupak kali satu hari, kali berapa tahun tu. Jadi sebab kita nak akan bagi sumbangan bantuan makanan, kurang-kurang beras tu boleh bagi hak daripada fidyah. Sebab sana semua fakir dan miskin. Dan kita nak buat juga wakaf lampu solar di pedalaman sana. Duk bakar, semua tahu elektrik apa semua tak sampai. Ayak pun kita ni boring kan, apa ni, gali ayak. Lepas tu kita untuk api kita pakai genset, generator. Makan minyak kuat. Dan perbincangan itu nampak satu benda yang efisien juga, kita buat solar. Jadi satu set, satu lampu wakaf solar 250 untuk dekat surau tu, dan juga tempat ni lah, kira macam kompleks dekat tadika tu semua kan. Jadi banyak benda kita nak buat. Dan ni pun NGO yang bersama kami, Yayasan Amal Malaysia Kedah dengan negeri lain pun gabung, ada di Afghanistan. Kan Afghanistan nak pulih balik, nak bina balik. Dan ni kita duk bina masjid di sana. Banyaklah infak-infak yang sedang berjalan. Jadi hak saya sendiri khusus yang nak pergi bersama Yayasan Amal Pulau Pinang, misi di Kunak, di pedalaman Sabah. Boleh buka Facebook Amal Pulau Pinang, boleh tengoklah. Macam saya abang tadi, tabung tu saya tak kisahlah ada isi tak ada. Yang penting saya puas boleh cerita, bagi info orang tahu, transfer masuk dalam akaun. Nombor saya ada kat tabung. Tabung hak luar tu
Hak lembuh lah sekali. Kalau nak infak apa semua, tabung hak paling kecil kat situ ada 2. Tengok mai 2 tadi, tabung hak tudung warna mah-mah sikit tu. Tupperware macam Tupperware kuih raya tu kan, kecil lah. Jadi kat situ ada, saya tulis nama, nombor telefon saya dengan nombor akaun pertubuhan. Dah transfer masuk, WhatsApp sepatah kat saya, abang, sebab kita nak tahu ni untuk apa. Kalau tidak dia masuk umum lah, tapi masuk umum pun untuk raja Islam juga. Samalah yang lain terus berjalan wakaf Quran di Afrika. Telaga Tiup, siapa nak wakaf Telaga Tiup, satu lot 100. Ada tempat Telaga Tiup ni, Tiup well, ada tempat harga 3,000, ada tempat harga 4,000, ada 6,000 lebih di Afghanistan. Jadi kita gabung wakaf-wakaf. Kalau kata hak Telaga Tiup harga 3,000, satu lot 100, 30 orang wakaf, maka dapatlah buat satu Telaga Tiup. Itu pentinglah, sumber air benda utama kan. Jadi itu hak wakaf dan sebagainya lah. Jadi itu saya maklumkan awal. Terima kasih saya dahulukan buat pihak masjid beri kesempatan, beri ruang untuk saya iklankan benda ini. Tabung di luar sana boleh ambil gambar kat tabung tu. Ada logo Yayasan Amal tu, dan sebelah tu logo R, Relawan Doa, tim kami yang buat kerja misi dakwah di pedalaman ni. Nombor akaun NGO dengan nombor telefon saya. Pergi kat tabung tu tangkap gambar. Boleh nak transferkan dan sebagainya. Saya duk war-warkan sangat pasal hari ini Jumaat dan kita duduk dalam Ramadan untuk kita gandakan insya-Allah. Tabung lain tumbuh sekali lah, banyak di luar sana saya tengok. Itu sahaja. Saya mohon banyak kemaafan terkasar bahasa, tersalah bicara, memakan masa. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan diri saya. Wa ma asabani min hasanatin fa min Allah, wa ma asabani min sayyi'atin fa min nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان الكريم. اللهم ارفع درجاتنا بشهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا إلى آخر رمضان وبلغنا وارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.